Alright guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, jom kita tengok apakah yang berlaku pada minggu ini. So, seperti biasa, kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini, kalau kita lihat di dalam kalender ekonomi pada hari Isnin ini, tak ada banyak pun ekonomi kalender. Okay, seperti biasalah pada hari Isnin, memang tak banyak pun apa namanya tu fundamental punya news dan sebagainya. So, there is a lack of catalyst lah on Mondays. So, kalau based on technical itself and then berita-berita yang ada pada ketika ini, kalau kita lihat uh, komoditi minyak telah pun jatuh sebanyak 7% pada minggu lepas dan seterusnya telah pun melonjak semula ke paras yang positif. So kalau kita lihat ianya masih lagi berada di dalam fasa konsolidasi, tetapi terdapatnya technical rebound dekat sini. So this could be a knee-jerk reaction or short-term reaction to the upside untuk sementara waktu sahaja. Okay, dan ini juga adalah disebabkan oleh kalau kita lihat daripada berita ini, ianya adalah kalau kita lihat supply disruption dekat Middle East dan sebagainya dan seterusnya, uh, apa demand dekat China pada tempoh hari yang menyebabkan kejatuhan di dalam paras harga komoditi minyak pada ketika ini. Dan apa yang kita boleh jangkakan selepas adanya stimulus package di China, kita dapat lihat dapatnya sedikit peningkatan di dalam paras harga komoditi minyak pada ketika ini. Okay, so that's why saya jangkakan akan berlakunya kenaikan untuk sementara waktu di dalam pasaran komoditi minyak ini. Alright, but overall trend it is still in a bearish momentum. Dan kalau kita lihat dekat dalam higher time frame or on a daily time frame itself, it is still moving in a downward bias. Okay, so basically the trend is still in a bearish movement for a longer term period of time. Okay, alright. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat berita mengenai kemungkinan besar Trump akan memenangi pilihan raya pada bulan November nanti dan seterusnya telah menyebabkan terdapatnya rebound semula di dalam pasaran diksi ataupun US Dollar Index. So, the US Dollar Index bermaksud terdapat 6 basket of currency dekat dalam ini yang didagangkan against USD. So, apa yang kita dapat lihat pada ketika ini, terdapatnya rebound semula disebabkan oleh berita-berita tersebut yang menjadi pemangkin kepada US dollar untuk kembali semula didagangkan dalam keadaan positif. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat daripada sudut technical analisa, technical is a leading indicator to fundamental. So, apa yang berlaku adalah kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran, ada kemungkinan besar pasaran kini sedang memberitahu sesuatu kepada pelabur ataupun technical analyst di mana kemungkinan besar Trump akan menang pada pilihan raya yang akan datang. Okey, jadi sekiranya Trump menang, apa yang kita boleh jangkakan, kita sedia maklum yang Trump ini adalah seorang businessman. So dia tahu macam mana dia nak mengolahkan pasaran dan juga menjaga ekonomi di Amerika Syarikat. Dan kalau kita lihat pada tempoh hari apabila beliau menjadi seorang presiden di Amerika Syarikat pun kita dapat lihat ekonominya berkembang dalam keadaan yang pesat. Okey, so sekarang ini apabila pelabur beranggapan yang Trump akan menang dalam pilihan raya pada kali ini, kita dapat lihat terdapatnya rebound semula di dalam mata wang dan sebagainya. Dan ekonomi Amerika Syarikat juga membuat all time high pada ketika ini. Dan apa yang kita boleh expect sekiranya Trump menang dalam pilihan raya tersebut? Yang pertama, beliau akan mengekalkan kadar faedahnya di paras yang tinggi. Okey, berbanding menurunkan kadar faedahnya ataupun mungkin diturunkan tapi dalam skala yang lebih perlahan berbanding sebelum ini. Okey, kerana apa? Yang pertama, Trump ingin mengekalkan nilai mata wang Amerika Syarikat itu berbanding daripada mata wang asing yang lain. Jadi disebabkan oleh itu, beliau kemungkinan besar akan mengekalkan kadar faedahnya untuk tempoh satu tempoh jangka masa panjang untuk mata wang US dollar. Okay, so itu adalah salah satu contoh apa yang bakal berlaku sekiranya Trump menang dalam pilihan raya pada kali ini. Okay, so yang seterusnya, let's go kita lihat apa yang berlaku lagi. Hmm.
So untuk pasaran di Asia juga dalam keadaan bercampur baur, okey, dan kalau kita lihat pasaran di Asia sebagai contohnya FBM KLCI pun masih lagi didagangkan dalam keadaan yang tidak menentu walaupun pada tempoh hari terdapatnya short term rebound to the upside, but then still this menjadi satu tanda tanya di mana yang ini juga boleh menjadi salah satu pattern double top dan sebelum adanya kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah. Tetapi buat masa kini ianya disokong oleh bullish Kumo Cloud yang agak besar dekat sini. So bermaksud apabila lagi tebal bullish Kumo Cloud ini, bermaksud paras sokongan agak kuat pada ketika ini. Okey, dan seterusnya pelabur kemungkinan besar lari daripada negara-negara ataupun ekonomi-ekonomi yang besar ini masuk ke dalam emerging market pada ketika ini kerana situasi di Timur Tengah dan sebagainya yang tidak menentu yang menyebabkan mereka fleeing away and go into its equity market in Asia region, okay, which is not to say it is safe. It is very risky to get into equity market in Asia because we call it as an emerging market. Emerging market is very risky. Um, it is more prone to downside, okay, because of the geopolitical tension and so on. But then, if we think about um, currency rate and so on, I think Malaysia pada tempoh hari pun kalau kita lihat Malaysia ringgit is strengthened against other Asia currency. Okay, so that's why pelabur kembali semula ke dalam pasaran di Malaysia dan seterusnya menarik perhatian pelabur untuk kembali membeli pasaran equity di Malaysia dan seterusnya ekonomi di Malaysia berkembang dalam keadaan yang kembali semula dalam keadaan yang positif berbanding sebelum ini. Jadi itu juga salah satu pemangkin ataupun katalis yang membantu untuk pasaran ini bergerak kembali semula dalam keadaan yang lebih positif. Alright, so untuk tadi kita dah tengok Bitcoin. Um, Lagi satu Bitcoin. Saya ingin menyentuh tentang Bitcoin ni. Bitcoin, bagi pendapat saya, it is very hard to analyze based on fundamental because kalau kita lihat Bitcoin, Bitcoin it is we call it as speculative asset. Okay, so bila aset spekulatif ini, dia terdedah dengan pelbagai benda dan lagi satu, saya tidak memahami tentang fundamental yang berada di belakang pergerakan harga Bitcoin ini. Kerana kalau kita lihat pada tempoh hari, pergerakan harga Bitcoin ini juga terdedah daripada tweet Elon Musk dan sebagainya. So, how does it affected kepada pasaran pada ketika ini? Dan kalau kita lihat uh, Elon Musk pun dah tak ada pun nak sibuk-sibuk tentang pasaran kripto kalau sebelum ini di dalam apa Shiba Inu dan sebagainya. Dan seterusnya dia tweet tentang pasaran kripto dan seterusnya menyebabkan kejatuhan ataupun kenaikan di dalam harga pasaran kripto dan ianya juga boleh diguna pakai untuk membeli Tesla dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat Elon Musk terdapat banyak syarikat sebagai contohnya SpaceX, dia ada lagi Boring Company dan seterusnya pasaran apa sebagai contohnya Tesla dan sebagainya. Itu semua adalah syarikat-syarikat yang di bawah Elon Musk. Tetapi kalau kita lihat kejayaan syarikat-syarikat tersebut tidak membawa makna kepada pasaran Bitcoin pun. Dan mungkin Elon Musk salah satu investor yang besar dekat dalam Bitcoin, kita tidak tahu. Tetapi bagi pendapat saya, sekiranya ianya mempunyai kaitan rapat dengan Elon Musk, kenapa suksesnya syarikat sebagai contoh Tesla, Boring Company dan juga SpaceX tidak membantu pun untuk melonjakkan lagi harga Bitcoin pada ketika ini. So kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran, ianya sedang membuat cup and handle dan juga saya jangkakan di mana Trump kemungkinan besar akan menang dalam pilihan raya ini dan seperti mana yang kita tahu Trump juga adalah salah seorang presiden yang pro Bitcoin. Dia bukan pro pro maksudnya bukan profesional dalam Bitcoin tapi pro tu maksudnya dia menyokong Bitcoin ini untuk diguna pakai dalam pilihan raya dan sebagainya yang menyebabkan harga Bitcoin melonjak dan lain-lain. Jadi bagi pendapat saya berbalik semula kepada technical is a leading indicator to fundamental. Kalau kita dapat lihat di kat sini Bitcoin juga
cuba untuk rebound ke paras 70,000 dan dia sekarang membuat pembentukan cup and handle. Jadi kita dah tahu dah cup and handle ini salah satu formation untuk dia membuat lebih kepada arah lebih bullish. Jadi kalau sekiranya Trump menang, kita dapat lihat adanya lonjakan di dalam paras harga Bitcoin ini ke paras yang lebih positif. Okay, so itulah yang kita nak lihat daripada pelbagai sudut, bukan saja daripada sudut teknikal, tetapi kita kena memahami apakah yang menggerakkan pasaran daripada sudut fundamental dan lain-lain lagi. Alright guys, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi di masa yang akan datang guys. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat cuaca. Bye bye semua.